5. Form 5. Jadi sepatutnya dia duduk di nombor 9 ni. Nombor 10, sorry. Jadi teacher ambil snap daripada soalan asal. Soalan SPM tahun lepas. Jadi tahun lepas, teacher dah maklumkan dia tukar. Section B dengan section C, pattern dia tukar. Jadi dulu, ini adalah di section C. But for KSSM format, dia dah berada di section B. Sorry Okey, jadi kalau soalan 10 bermaksud rajah dia mesti rajah 10 lah. Nanti saya tak lah yang ni sebab yang ni kira snap-snap masuk je Okey, rajah 10 menunjukkan Daniel sedang Okey. Daniel sedang berenang di bawah permukaan air dan mengalami tekanan semasa menyelam. Okey, dia kata mengalami tekanan semasa menyelam. Maknanya soalan dia ni merujuk kepada tekanan dalam cecair lah. Dia duduk dalam air. Jadi topik ni dulu topik form 4. But syllabus KSSM dia masuk topik form 5 yang kita baru habis sebelum kita habiskan elektrik electricity. Yang ni about pressure tu ada dalam form 5 yang kedua kata silap teacher. Mula-mula force ke, daya bahagian 2. And then pressure, lepas tu electric. Lepas tu baru through magnetism ke. Okey, soalan pertama, biasanya bahagian A ni dia akan merujuk kepada satu yang diterangkan dalam soalan lah. Jadi kalau soalan terminologi ataupun istilah tekanan, dia akan tanya berkaitan dengan tekanan lah, sama ada definisi tekanan ataupun apa faktor. Macam ni dia tanya, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okay, state one factor that affects the pressure of water. Jadi untuk tekanan ni, untuk faktor yang mempengaruhi tekanan ni, kita boleh refer, tak perlu hafal juga, kita boleh refer kepada formula P is equal to H rho G. Dan kita rasa formula H rho G ni tak ada dalam senarai rumus. Okey, kita check tengok. Ya, Teacher, ada yang nak masuk? Ya, boleh dia join semula? Tak tubik di amnik ni. Minta join semula. Tak ada ni. Minta join semula. Tak ada ni. Teacher buka laptop ke, buka iPad, memang dia tak boleh tengok. Di iPad dia penuh skrin dengan hot share screen je. Tapi sepatutnya Saya masuk mula. Okay. So dia join semula, dia akan tubik semula tu. Tak boleh. Tak masuk tu. Tak ada to join. Lah ni ada 77. Masih ada berapa persen lagi tu? Dalam 20 lebih persen tak masuk. Bunyi klik-klik masuk. Sebab tu kalau teacher rasa better kalau boleh pakai MOE. Baik tak perlu teacher admit actually kan. Amiro Daniel, mungkin last meeting tu line code. Tak ada ni. Ada. Ya ke bang? Kau ada kau nak ayat kau siapa suruh admit balik, suruh join balik tu. Saya tak ada teacher. Masuk dah? Dia nak join. Lepas tu boleh dah? Tahu dia tak ayat berapa dia telah masuk. Ya. So dia masuk di MOE lagi mudah. Okay, MOE kita ada akaun sekolah ke? Okay, balik pada hak tadi Jadi formula kita nak tengok ialah P sama dengan H kedalaman ataupun ketinggian cecair, rho kesempatan darabkan dengan graviti. Ada sini, cari. Ada. Sorry, teacher dah ada. Suruh cari, tak ada nak tanya saat ni. Okey, tak apa. Ni nampak ni, nombor 12. Nampak ke?
Okey, jadi formula ni membantu kita. Jadi ingat, formula bukan sekadar membantu untuk solve the problem about calculation. Dia juga bantu kita untuk faktor. Dia tanya faktor, kita check. Apa formula dia? Okey, balik yang ni ya. Jadi hubungan juga, hubungan antara pembuat rubah pun sama, boleh berdasarkan formula. Jadi di sini tekanan P ni untuk tekanan dalam cecair sahaja. Kalau tekanan secara umum, ingat dah, secara umum P sama dengan F/A. Tekanan ialah, okey, buat sikit line teacher pun tak berapa comel ni. Tekanan, pressure, force over area. Jadi ni hak umum. Dalam topik pressure in liquid, dia ada ni terang macam mana nak buat tubik pressure in liquid yang hasilnya P sama dengan H rho G. Okey, lambat sikit ni, line tak berapa stabil kan ni. Jadi tengok pada formula ni, kita tahu ada 3 faktor. Maknanya pressure bergantung kepada H, bergantung kepada rho, and then bergantung kepada G. Dan bagaimana ia bergantung, bagaimana dia mempengaruhi, kita tengok pada bentuk formula tu semua di atas ke. Kita kata dia berkadar langsung. Okey, tekanan dengan kedalaman. Maknanya kedalaman, tekanan berkadar langsung dengan kedalaman. Tekanan berkadar langsung dengan ketumpatan. Dan tekanan berkadar langsung dengan kekuatan graviti ataupun pecutan graviti. Jadi kita ambil salah satu je lah. Ambil H di sini, kedalaman. Okey, jadi jangan tulis H dah. H tu better kita ambil penuh dia, nama penuh dia. H tu simbol. Jadi kita masukkan kedalaman. Okey, seterusnya. Ini yang dikatakan soalan berbentuk mengingat. Konstrak dia adalah mengingat. Maknanya paling dia punya konstrak yang level of difficulty-nya paling rendah. Okey, jadi panas mula sikit dia punya konstrak dia. Hak teacher cerita last week. Cuba ayat semula ada 6 konstrak. Okey, yang pertama mengingat. Yang kedua? Faham. Memahami. Kena faham. Yang ketiga? Aplikasi. Yes, aplikasi. Yang keempat? Analisis. Menganalisis. Kelima? Menilai. Yes, menilai. Dan yang keenam ialah? Mereka cipta. Yes, mereka cipta. Jadi, hak kita tak tengok lagi dua ni. Menilai dengan mencipta. Tak tengok lagi pattern dia, tak bincang lagi. Melayu dah pernah jawab, cuma tidak dinyatakan itu adalah konsep menilai, itu je. Okay. Jadi menganalisis kita dah tengok di nombor 6 dah. Jadi kita teruskan lagi. Untuk soalan section B ni dia ada mengingat. Okay. Yang kedua dia ada juga memahami. Okey. Sebab yang kalau kita tengok pada soalan ni, dia kata in diagram 11, 10 actually dah. The air bubble from Daniel become bigger. Okay. Gelembung udara yang dihasilkan oleh Daniel tu bertambah besar, apabila gelembung tersebut bergerak ke permukaan air. Jadi bila naik permukaan air tu kita nampak daripada gambar ni. Ni gambar dia. Okey, mula-mula kecil, lepas tu besar. Jadi volume increase dengan apa dipanggil H. H berkurang. Kedalaman cecair berkurang. Isi padu bertambah. Tapi ingat, kedalaman ni sendiri mempengaruhi tekanan, pressure juga. Sebab kalau kita belajar pressure ni, this one, ni ketinggian Jadi bila H bertambah, pressure bertambah.
Bila pressure bertambah, apa jadi pada V? Okey, sekejap. Seminit deh. Cuba fikir Meta. Sekejap. Teacher tinggal kejap ya. Okey, sorry. Sorry dah. Aku sihat sikit. Mari demam. Hari ni mujuh, mari tak ada kelas. Hari ni Alhamdulillah boleh bangun, boleh buat komputer. Okey, so balik kepada perbincangan kita tadi. Apa kaitan tekanan dengan volume? Volume ni isi padu gas tu sendiri. Yang ni kita belajar dalam hukum gas di tingkat tepat. Yes. Okey, siapa nak respon? Apa kaitan tekanan dengan volume? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Nama berapa hukum ni? Hukum Boyle. Hukum Boyle. Okey, good. Hukum Boyle dah. Isi padu gelembung lah. Kita rujuk pada gas tu, maksudnya gelembung udara tu. Bila tekanan bertambah, isi padu berkurang. Okey, jadi bawah ni, cuba teacher highlight yang warna biru dah. Dekat kedudukan yang paling dalam lah, kita kata nak banding yang di atas dia. Jadi sini dah, contoh di A dah, di A. Sini tekanan dia paling tinggi. Isi padu paling rendah. Jadi bila dia ke atas, kedalaman berkurang. Ketekanan berkurang. Sebabnya ni dipengaruhi oleh P sama dengan H rho G formula dia. Okey. Jadi bila dia naik ke atas, H berkurang, tekanan berkurang, maka isi padu bertambah. Tu kita punya penerangan. Kenapa isi padu bertambah apabila kedalaman berkurang. Mana kena kaitkan dua konsep di sini. Itu konsep dah. Okey, jadi kita tengok balik. Ni contoh cadangan jawapan untuk soalan memahami, sebabnya kata tugas di sini ialah explain, terangkan. Jadi terangkan ni dia punya peruntukan masalah dia kalau esei 3 atau 4. Kalau struktur 2 atau 3. Ataupun kadang-kadang 1 pun boleh, dia kata beri 1 sebab. Kalau dia tanya dia beri 1 sebab, mana kita beri 1 je lah. Dia akan peruntukkan markah dia 1. Tapi biasanya 2, 3 tu biasalah. Kalau esei sehingga 4 markah. Dan ini yang dikatakan antara bagi teacher level of difficulty dalam konstruk fizik ni antara hak paling tinggi. Antara hak tinggi lah. Sebabnya tanpa you all faham, mana tak boleh jawab lah. Sebab dia tak guide kita. Dia cuma wayak gitu je. Dia wayak, dia suruh kita terangkan. Berapa isi padu bertambah bila bergerak naik ke atas. Dia tak wayak kita berdasarkan prinsip gapo. Jadi benda tu duduk dalam pemarkahan. Skema pemarkahan. Jadi kita tengok cadangan jawapan sini nombor 1. Mark 1. Apabila gelembung udara dibebaskan, isi padu kecil. Mula-mula ni. Teacher draw sikit sketch. Ni bahagian bawah. Lepas tu dia naik, dia besar. Okey, permukaan. Katalah ni kedalaman dia. Jadi sini V kecil. Jadi V kecil ni kerana tekanan tinggi pada kedalaman yang lebih dalam. Jadi V kecil sebab tekanan tinggi. Tekanan tinggi ni sebab apa? Sebab H kan? Kedalaman tu. Okey. Jadi sini H bertambah. V berkurang. Sorry. V berkurang dah. Kalau ni tolong betulkan teacher. Okey. Yang kedua, apabila gelembung udara bergerak ke atas, kedalaman H berkurang.
Bila gerak ke atas, okey, dia naik, H berkurang. Okey, yang ketiga, tekanan juga berkurang ataupun tekanan berkadar songsang dengan kedalaman. Jadi, lepas dia naik, tekanan juga turut berkurang. Maka, isi padu gelembung udara akan bertambah. Sebabnya, tadi kan hukum Boyle. Bila tekanan berkurang, isi padu bertambah. Jadi, kita boleh nyatakan reason sebagai poin tambahan kerana tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas. Ini hukum Boyle. Walaupun dia nak hanya 4 markah, tapi kita boleh bagi poin lebih. Sebab nanti in case kita tertinggal mana-mana poin, kita still dapat full mark. Okey, itu soalan berbentuk kefahaman ataupun memahami, ya. Sebab dulu dia sebut kefahaman, lah ni dia tukar memahami. Tu yang teacher tersasul semacam tu. Okey, seterusnya dalam section B juga dia ada aplikasi kuantitatif. Yang ni soalan pengiraan . Soalan pengiraan. Okey, pengiraan. Macam biasa ni. Yang pertama kita highlight dulu data. Okey, dia kata tekanan atmosfera setara dengan 10 meter of water. Okay, this is P atmosphere, PATM. Kita ada 10 meter of water. 10 meter air. Jadi ingat tekanan atmosfera ni, dia ada banyak unit. Okay, siapa boleh cerita lagi? Tekanan atmosfera ni kita sebut dalam unit apa lagi? Cuba. P atmosfera. Sama dengan, okay, 1. Siapa boleh ya? Berapa nilai tekanan atmosfera? Ya. PA. Aha. Berapa nilai dia? PA. Tu unit tu. Unit apa? Kita nak nilai dia. Maksudnya berapa PA? Berapa Pascal? PA tu Pascal ke? Berapa Pascal? 1/10⁵ Pascal. Ni unit SI. Dah. Okey. Dia sama berlaku dengan 10 meter air pun sama. Okey, ada lagi. Unit apa? 760 mm mercury. Yes, 760 mm mercury. Sebab kita pakai alat barometer mercury. Dia boleh tunjuk menggunakan unit milimeter mercury. Ataupun 76 cm mercury. Sama. Okey, lagi. Yang ni lah. Ni, 10 meter air, 10 meter of water. Lagi. Semua-semua ni sama dengan 1 atmosphere. 1 atmosfera. 1 atmosfera ni bersama dengan hok ni. Takut dah. Jadi itu antaranya lah. Jadi soalan yang diberi sekarang ni dalam unit meter air. Maknanya meter air ni, kalau kita ada barometer yang macam barometer mercury itu, okay, just revision sikit . Kalau kita masih ingat kita ada barometer, okay, lepas tu kita isi mercury, and then mercury akan naik setinggi 76 cm atau 760 mm. Ni sebabnya atmosfera duk tekan dia kut permukaan ni. Macam inilah perumpamaan nak suruh mudah faham. Awak ada beli air batu, air apa panggil, air sirak contoh. Air sirak tu duduk dalam plastik. Bukan gelas lah. Plastik tu lah boleh ikat tu. Okey, ikat kemas. Lepas tu letak straw. Dekat tempat kita ikat tu, straw dekat ujung tu. Jadi, cuba kita tekan plastik ada isi air sirak tu. Kan kita nampak air sirak tu naik pada straw. Jadi, gitu juga benda ni. Ni atmosfera tekan di permukaan ni, dia tak boleh tekan bekas sebab bekas ni fix. Di sini. Dia tekan juga, cuma tekan pada bekas ni tidak mengubah kedudukan kolom mercury kolom. Jadi mercury ni kan cair. Jadi dia tekan permukaan yang terbuka. Bila dia tekan, mercury ni akan naik pada satu ketinggian di mana
dia akan hasilkan 76 cm atau 760 mm. Dengan syarat di sini ada vacuum. Ada vacuum space di sini. Jadi andai kata kita isi air, bila kita gantikan mercury, ni sepatutnya mercury dah, Hg hydrogen, kita gantikan mercury, gantikan dengan air, apa yang berlaku? Dia naik ke mana kalau ganti dengan air? Dia naik sampai 10 meter ketinggian. Lepas tu ada Ya. Dia akan naik sampai 10 meter. Boleh bayar tak 10 meter ni tinggi mana? Boleh bayar tak? Kalau tinggi rumah kita ni berapa meter? Nak suruh dia boleh bayar lah 10 meter. Maknanya tinggi 10 meter ni. Kalau rumah biasa-biasa tinggi pun dalam berapa meter? 4 meter gitulah kan? 4-5 meter. Ni 10 meter bermakna tidak praktikal untuk kita adakan alat yang dinamakan barometer air. Tak praktikal sebabnya nak kena buat salur kaca ni kita nak kena sedia lebih pada 10 meter baru boleh jadi barometer air. Tapi hakikatnya gitulah, 10 meter tu air tu boleh naik, boleh ditolak oleh tekanan atmosfera. Tu cerita pasal tekanan. Jadi seolah macam ngajarlah kita selitlah sekali ni. Tak apa Okey, jadi kita highlight data yang ada. Kita balik pada soalan ni. Kita ada tekanan atmosfera and then apa lagi? Kata berapa jumlah total pressure that acting on the air bubble. Berapa tekanan yang bertindak, bukan tekanan atmosfera, tekanan yang bertindak, jumlah tekanan dalam unit meter air apabila gelembung itu berada di permukaan. Kita tengok kita scan untuk mudah dia duduk bawah, lepas tu naik, paling atas, kata ni permukaan. Jadi masa di permukaan hanya tekanan atmosfera sahaja yang bertindak. So jawapannya adalah 10 meter of water. Betul tak? Sebab atmosfera itu sebelum dia pecah tu, memanglah bila dia sampai ke permukaan air dan lepas tu dia pecah lah. Okey. Jadi dia tanya, pada hal ni maksudnya di permukaan air nilai dia adalah 10 meter of water. Sorry. Ni 10 meter air yang pertama. Okey, C2. Berapa tekanan apabila gelembung berada 60 meter di bawah permukaan air? Okey, andaikan di sini 60 meter kedalaman. H 60 meter. Jadi tekanan pada titik paling bawah ialah tekanan jumlah total ialah tekanan atmosfera. Dekat luar ni dia terkedah air. Lepas tu dalam air sendiri ada tekanan dalam secara iaitu tekanan disebabkan oleh air laut. Jadi jawapan kita tekanan atmosfera 10 meter air. Campur dengan tekanan air ni ialah tekanan pada kedalaman ni. Jadi kalau kedalaman 60 meter, bermakna tekanan air juga 60 meter air. Just campur sahaja. So, dapatlah 70 meter air. Simple boleh dah. Jadi ngajar tadi tekanan pula ni. Okey. Untuk the next ni teacher tak fokus nak jawab lah. Tengok pattern, takut tak ada dah. Tengok pattern soalan. Kita dah 12 suku dah, 12 dekat suku. Okay, so yang terakhir ni teacher tinggal you all buat sebagai ulang kaji. Yang ni melibatkan hukum Boyle. Sila study dan jawab. Sila jawab sendiri dah. Teacher nak pergi terus kepada pattern soalan. Boleh? Ni soalan, masih lagi soalan melibatkan aplikasi kuantitatif pengiraan. Okay, kita tak explain yang tu dah. Seterusnya, rasanya boleh soalan je kot ni, tak apalah. Masih section B, soalan dia ialah, yang ni. The swimsuit worn by the swimmer in diagram 11, actually diagram 10. Dia kata pakaian renang, disebut majoriti ramai ambil in BM. Sorry, dah 5AB boleh tengok
istilah in English tu ada dekat bawah dah. Okey teacher banyak guna bahasa Melayu ni dah. Okey. So pakaian renang yang dipakai oleh perenang dalam darjah 10 tidak sesuai. Okay, not suitable for the scuba divers. Untuk menyelam dalam air sejuk. Tak sesuai. Jadi dia minta kita mengkaji ciri-ciri pakaian penyelam yang sesuai digunakan dalam air sejuk. Jadi, untuk kita kaji and then kita kaji sekejap bagi masa kat teacher hello. Ya. You sign Ya. Ya saya. Prof Lee pukul 2:30 esok. Nak awalkan huruf lah. Oh, seperti dia tak ada pun sana. 12 deh. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sorry. Jadi, ini yang dikatakan soalan kita panggil nilai. Maknanya kita kaji tu, kita nilai lah tu. Hak mana dari segi setiap ciri yang diberi tu kita kena kaji and then kita kena nilai dia mana yang terbaik untuk kita guna dalam air sejuk saat ni. Tu dikatakan sebagai ciri bagi soalan menilai. Okey Jadi kita kena tengok dulu, study belakang dulu. Okey, kita go through ciri dia. Yang pertama dia beri empat divers P, Q, R dan S. Okey, kita kaji. Yang pertama ialah density. Kalau baju ni kita nak tumpak ke kurang tumpak? Kita nak mesti kat ngel lah tu. Kurang tumpak. Okey, yang ni senang. Kalau dia bagi hanya dua pilihan, kita hanya tick pakoh dengan right dah. Right kita nak. Katalah kita nak low, kita pakoh high density ni. Berat lah dalam air. Nanti dia absorb water. Lambat kita nak gerak. Okey. Itu kalau dia bagi dua. Kalau dia bagi dalam bentuk nombor, banyak-banyak kita beri contoh value lah. Value something. Kita ambil hak mana katalah kita nak paling kecil. Kita buat hak kecil tu nombor 1. Hak besar sikit nombor 2. Tapi yang ni hanya ada dua pilihan. Dua pilihan senang. Kita pakoh dengan kita tick sahaja. Okey, ability to stretch. Kita nak mestilah pakaian meregangnya tinggi kan. Kalau tidak dia mudah koyak. Okey, low tak say. Ni tak say, ni no. Okay, thickness of material pun kita nak tebal. Pun kalau nipis pun mudah koyak juga. Tebal tapi dia mudah meregang. Okay, itu yang kita nak. Okay, cari yang tebal. Okay, buai hak nipis. Dan fitting, ni untuk kalau kita tengok secara logik pun kalau kita tengok orang jual pakaian penyelam ni tak ada gebah-gebah besar tak ada memang fit tubuh sebab dia nak kurangkan rintangan air. Jadi kita nak tight and then kita buat loose. Okey, ni soalan SPM ni. Bukan soalan itu ni soalan SPM. Maknanya nak kata soalan SPM ni tak susah mana pun sebenarnya dah. Jadi daripada yang kita go through peringkat awal sebelum kita jawab tu, kita ada dah pilih hak mana. Okey, jadi bila kita tengok situ, ada tak hak memenuhi semua kriteria yang kita pilih. Jadi kita pilih mana ni? Kita nak mana ni? Q. Yes, kita nak Q lah kan. Sebabnya Q ni memenuhi semua syarat. Semua syarat yang ni kita tick belakang. Kita nak low density, high ability to stretch, thickness dia tebal and then fitting dia tu tight. Dia ketat. Okay. Jadi barulah kita pergi, bila kita dah study tu barulah kita pergi cara jawab. Okay, cara jawab dia kita sarankan pelajar buat kolom. Minta tolong sangat-sangat. Buat kolom untuk memudahkan pemeriksa cari jawapan awak. Very simple. Kalau buat teks banyak-banyak, you kena ingat ni tambah-tambah online. Teacher baru habis, minggu sebelum result, teacher baru habis marking paper. You bayar ke? 3 bulan marking paper.
Tapi sebenarnya bukan waktu ni. Mungkin first year ni, kali pertama mula dengan marking online tu mungkin masalah vendor lah untuk nak upload soalan tu, skema jawapan tu kepada kepada pemeriksa secara online tu dia take time lah actually ya. Okay. So, ingat dah kena jawab dengan pen hitam. Kalau nak pensel pun tak apa, hitam. Biar jelas sebab jawapan awak semua di scan. Jadi jangan tulis sebab mana sebelum ni enggak pensel pun bekas tak sip sebab payah nak baca lah, tak tergerak dah. Okey, kita pergi kepada cara jawab ni. Ciri yang pertama, okey, untuk esei ni kita kena tulis ciri apa yang kita maksudkan. Kita tulis penuh. Ketumpatan bahan rendah. Okey, markah 1. Kena tulis, jangan tulis rendah saja. Ciri gapa rendah? Gapa dia rendah? Dah, ini yang kita maksudkan. Dalam esei kena tulis penuh. Okey, penerangan dia, apa nak rendah? Apa nak ketumpatan rendah? Sebab dia ringan. Markah 2. Kemudian keupayaan meregang dia tinggi. Bukan kata tulis tinggi saja. Kena tulis keupayaan meregang tinggi, markah 3. Sebab apa nak keupayaan meregang tinggi? Reason, penerangan dia mudah bergerak bebas atau tidak mudah koyak. Markah 4. Okey, kemudian bahan untuk pakaian mesti tebal. Tulis, jangan tulis tebal saja. Markah 5. Kenapa nak tebal? Elak kehilangan haba atau tidak mudah merasa sejuk. Okey, 6. Markah tu ya, peruntukan markah tu. Peranan pada tubuh ketat. Fitting. Fitting dia kita nak ketat. 7. And then why? Reason dia ialah less air resistance. 8. Okey. Kemudian okey, kita dah habis dah menerangkan tentang ciri, 4 penerangan 8 markah. Lepas tu barulah untuk akhir pilihan kita. Kita tulis, okey, pilihan pakaian ialah Q yang kita nak, markah ke-9 dan markah ke-10 ialah tulis balik semua ciri yang telah kita tulis tadi. Tulis lagi sekali. Di mana Q ni ketumpatan rendah, keupayaan meregang tinggi, tebal dan ketat. Ni markah ke-10. Okey, mudah nak jawab soalan ni? Satu lagi peringatan teacher Kalau katalah macam contoh di markah kedua, you boleh tulis lebih daripada 1 poin. Contohnya markah dia untuk ringan ni 1. Kita boleh tulis jisim kecil. Jisim kecil boleh. Apa lagi? Tu je antara pilihan bagi ketumpatan rendah. Jadi maksud teacher sini, semestinya 1 poin you bagi. Cumanya ingatan teacher ialah jangan bagi yang contradict statement. Ingat dah kalau kontra tu super skala lah. Sekejap royak engel, sekejap royak berat. Jadi you anggap macam mana ke mestilah salah satu betul. Yang macam tu dikira salah dua-dua. Okey begitu juga soalan kebetulan tulisan. Soalan jawapan soalan ni dan sebagainya, jangan beri 2 jawapan. Kalau awak bagi 2 jawapan, setelah buat struk, you buat 2 jawapan yang betul pun dikira salah. So, please tak boleh meneka macam tu. Meneka dalam kesamaran. Okey, so itu dikira sebagai soalan menilai. Kita dah 12-23. Okey, tak apa, kita proceed sikit lagi. Boleh disegi yang section C? Boleh? Boleh teacher. Ya. Okey, section C ni dulu dia duduk di section B. Kalau you refer pada soalan past year, boleh guna selagi ada dalam konten syllabus you all, you boleh ambil rujukan daripada buku-buku koleksi SPM. Cuma beza dia, section C, soalan dia duduk di B. C lah ni hak asal dia di B. Hak B asal dia di C. Okey Jadi section C ni semua kepada soalan mengingat. Yang kedua ialah menganalisis, banding-banding tu.
Yang ketiga ialah aplikasi. Dan yang keempat ialah mereka cipta. Ni 3 ni. Kalau tadi beza yang section B tu dia beza. Okey, ni section C. Kita baru discuss saat ni. Section B kita ada ingat, mengingat. Lepas tu dia ada kefahaman. And then kita ada aplikasi kan? Dan terakhir ialah menilai. Beza dia sini. Menilai, mereka cipta. Kefahaman sini, tapi sini dia melibatkan analisis. Tengok mana analisis. Okey. Mengingat, betul tak Cik? Ya. Mengingat, menganalisis. And then memahami. Kemudian baru soalan mereka cipta. Betul dah? Itu section C. Sorry. Bukan aplikasi sini ni. Memahami. Aplikasi duduk di section B. Sorry ya. Terang-terangkan lah soalan kata tugas dia terang-terang tu. Itu memahami. Okey, kita tengok. Ni pun kebetulan teacher ambil soalan hak tu belajar dah. Hak baru belajar, panas-panas. Sebab tu teacher pilih kebetulan ada soalan hak baru belajar tu untuk sekadar kenal format lah. Okey, diberi raja. Yang ni tak ada Malay dah sebab teacher kutip daripada soalan Negeri Kelantan untuk trial last year or last 2 years tu memang kita tak ada bahasa Inggeris. Lalu ni pula diadakan balik sebab dia start dengan DLT kelas kan. Okey, rajah menunjukkan pancutan cecair X yang mempunyai ketumpatan yang sama daripada dua bekas P dan Q yang serupa. Jadi cecair sama ni dah. Di sini kena observe balik. This is the hole kat bawah, kat atas sikit. Hak ni dekat bawah. Jadi spurt dia tu dekat, hak ni spurt dia jauh. Hak ni kedalaman dia, H dia rendah. Hak ni kedalaman dia lebih. Tu kena perhati balik. Liquid, row sama. Okey. Jadi bila disebut ketumpatan dalam soalan ni, dia akan tanya, apa dia ketumpatan? Gitu je lah. Macam biasalah tu. Okey, so apa maksud ketumpatan ialah jisim perisi padu. Yang ni ada dalam formula dah. Ketumpatan jisim perisi padu. Jangan tulis formula saja dah, ingat dah. Formula saja tidak cukup untuk you jawab soalan mengingat dalam struktur ataupun esei. Formula saja tak sah. Okey, segi yang kedua, menganalisis. Okey, menganalisis ni pun sama juga. Segi cepat ni sebab menganalisis you dah tengok di nombor 5 struktur ke. Cuma untuk esei ni, apa yang berbeza sikit, kita kena tulis apa yang kita bandingkan. Okey, cuba tengok dia kata bandingkan kedalaman lubang. Jadi teacher nak cara you jawab untuk soalan ni, tuliskan dulu peringkat awal, tuliskan dulu. Abai warna merah dah, abaikan jawapan dulu. Katalah kita pergi pada soalan. Dia kata bandingkan kedalaman lubang. Buat nombor 1. Nombor 1. Maknanya poin 1 mesti kita banding kedalaman lubang. Poin kedua, jarak pancutan air. Nombor 2. Poin ketiga, bandingkan tekanan yang bertindak. Maknanya bila kita highlight poin pada soalan tu, baru kita tak miss untuk jawab, kita dapat 3 markah di sini. Jadi bila kita jawab, pastikan kita tulis baik. Tulis mula dah. Kedalaman lubang rajah sebelah poin 2 lebih pada rajah sebelah poin 1. Tulis kedalaman lubang tu. Jangan tulis rajah sebelah poin 2 lebih rajah sebelah poin 1. Tak save. Kalau struktur tak apa, tulis rajah saja. Sebab dalam soalan dah ada gapo yang you nak bandingkan. Yang ni soalan tidak dikepil bersama jawapan. Ingat dah, banyak kali teacher ingat
Masa marking baru ni ada pelajar yang dia hanya tulis untuk esei, dia tulis darjah 1.2 lebih darjah 9.1 saja. Dah cikgu nak anggap you compare gap sebenarnya. Itulah deh. Okey. Kemudian yang kedua, jarak pancutan kena tulis. Jarak pancutan air darjah 11.2 lebih pada darjah 11.1. Begitu juga tekanan air. Jadi soalan ni memang agak mudah. Dan tetapi ada kemungkinan awak akan hilang markah sebab tak cukup poin. Jadi please mana-mana soalan yang mudah untuk kita grab the mark, kita dapatkan markah tu. So please be careful. Biar dapat hak betul-betul boleh dapat tu. Hak mudah lah maksud teacher Okey, begitu juga menganalisis ni dia akan teruskan dengan menyatakan hubungan antara tekanan ni tekanan dengan kedalaman. Tekanan dengan jarak pancutan. Jadi mudahlah. Hubungan ni macam skala lah ayat dia bertambah berkurang. Tengok situasi lah dah. Okey, jadi kalau yang ni kedalaman bertambah, tekanan bertambah atau kedalaman berkadar langsung dengan tekanan pun boleh. Jangan tulis berkadar langsung sahaja, tak boleh. Ni untuk A. Manakala B, tekanan dengan jarak. Tekanan bertambah, jarak pancutan air bertambah. Atau tekanan berkadar langsung dengan jarak pancutan. Okay, simple lah. Ini soalan menganalisis. Okay, dia we hak simple, dia boleh juga nanti hak payah sikit. Okay, yang ni seterusnya bahagian C ialah soalan memahami. Memahami ni payahlah sikit sebab dia suruh kita terang dan dia tidak membantu kita. Dia tak macam, dia tak wayak lah nak guna konsep apa, dia tak wayak. Okay, jadi pada rajah yang ditunjukkan ialah jet hidrolik ringkas, rajah 11.3 actually. Okay. Jadi terangkan. Jadi ingat dah bila ada perkataan terangkan, beri sebab, explain, itu adalah memahami. Dia suruh terang apa? Bagaimana pemberat M boleh diangkat kepada satu ketinggian tertentu. Jadi ini berdasarkan prinsip apa lah? Apa masih ingat? Prinsip Pascal. Yes, prinsip Pascal. Dia ngaji balik ni. Prinsip Pascal. Jadi kita tak pergi pada jawabnya macam mana. Format 4 markah untuk soalan memahami. Jadi cerita baliklah ke mana dah. Tengok balik prinsip Pascal. Okay, kita go through. Tengok format seterusnya bahagian D ya. Yang terakhir 10 markah ialah soalan melibatkan mereka cipta atau mengubah suai. Okey, dia bagi satu sistem hidrolik yang efisien adalah sangat penting bagi sesebuah kereta untuk tujuan keselamatan. Jadi di sini rajah 11.4 menunjukkan sebuah sistem brake hidrolik. Okey, dia beri ni and then ini dikatakan sebagai mereka cipta. Jadi mereka cipta ni kalau ikut konstruk dikira dia punya level of difficulty dia paling tinggi. Dia punya high order thinking skill dia tu atas lah kalau kira ni. Ataupun you kena create something, kena ubah suai something yang sedia ada untuk jadi lebih baik. Itu bentuk soalan dia dah. Jadi cadang dan terangkan. Cadang dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dibuat kepada sistem ini supaya ia berfungsi dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek. Untuk masa terkini ni, dia akan beri aspek tu dalam bentuk ayat, bukan bentuk poin. Kalau you tengok past year question, ada yang dia buat dalam bentuk poin. Aspek berikut, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni, dia tak buat. Dia buat satu ayat je, cuba perhati molek. Apa yang perlu you highlight? Yang pertama, jenis bendalih brake. Okey, 1. Dia sepatut kena ada 5. 5 aspek. Yang kedua, saiz omboh utama dan kedua. 2. Serta bahan yang diguna untuk penghantaran bendalih. 3. So, kat mana perlu kita
kita nak hasilkan lima aspek. Nak pecah mana? Jenis ni kita boleh pecah tau. Jenis ni dari segi nama ataupun dari segi sifat. Boleh. Sini boleh pecah dua. Nama cecair dengan sifat cecair. So, lepas tu apa lagi? Kita tengoklah cadangan jawapan sini ada nak bagi ni Amir? Minyak tu. Macam mana? Bendali tu je guna minyak. Yes. Maknanya nama cecair lah tu. Betul. Duduk sini duduk sini. Nama cecair. Lepas tu sifat cecair boleh pecah dua. Lepas tu saiz omboh ni pecah dua ni. Omboh utama satu, omboh kedua dua. Jadi maknanya ni satu, ni dua, ni tiga, ni empat, lima. Cukup lah. Dia sekurang-kurang ni lima. Kalau ia ada lebih tak apa, boleh lebih. Cuma jangan tak dia, jangan kontrak dah. Okey, jadi kita tengok yang dua ciri pertama ni adalah berkaitan dengan jenis bendalil dah. Jadi yang pertama kita kata jenis bendalil dia minyak. Kena tulislah jenis bendalil minyak, jangan tulis minyak saja. Reason dia kenapa minyak tidak boleh dimampat. Okey, markah 1, markah 2. Sifat spelling error Sifat bendalil takat didih tinggi. Banyak lagi sifat bendalil lain ni. High viscosity pun boleh, kelikatan tinggi pun boleh tapi di sini teacher ambil takat didih tinggi sebab tidak mudah bertukar kepada wap. Ni 3 dah. Sebab kalau dia bertukar kepada wap, dia akan jadi bubble tu. Bubble tu dia boleh dimampak. Kita tak say yang tu. Sebab tu kita tak guna air. Air mudah meruap berbanding dengan minyak. Okey, seterusnya omboh kecil. Kita nak yang poin kelima. Ciri yang ketiga, omboh kecil, kita nak kecil. Omboh utama kecil sebabnya daya kecil diperlu untuk menghasilkan daya output yang besar. Betul lah kalau kita biasa bawa kereta ke, kita nak tekan brake tu, kita tekan kaki kita tu tak payah duduk lelah-lelah lah mana. Tolak dengan hujung ibu jari pun jadi dah. Tetapi kita boleh hasilkan daya yang sangat besar sebab boleh hentikan kereta hak berat yang sedang bergerak. Right. Kalau kita nak cepat, ya. Kalau buat untuk tekanan yang lebih tinggi, tak boleh ada cik? Tekanan yang lebih tinggi dia okey. F over A. Sebabnya A ni A kecil ni. Kecil, daya kecil menghasilkan tekanan. Tekanan tu saya rasa lebih kepada kita nak output dia besar. Jadi daya kecil bila bertindak kepada luas permukaan kecil, tekanan itu tak semestinya besar. Tapi hak besar tu daya. Nanti kita tunjuk macam mana nak tengok F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Jadi tekanan ni sama kan? Kalau kita ingat lagi prinsip Pascal, dia kata tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian cecair dalam bekas tertutup. Right, ni bekas tertutup lah dia punya salur belakang ni. Okey, yang kita nak F2. F2 ni daya output. Jadi F2 ialah, tengok bawa A2 mai kat sini, dia akan jadi A2 per A1 didarabkan dengan F1. Jadi yang akan menambahkan daya ialah bukan tekanan tetapi nisbah antara luas keratan rentas A2 dengan A1. Jadi lagi besar A2 berbanding dengan A1, lagi besar F2. Sebab itulah kalau ini dikira sebagai faktor A2 per A1 ni kita panggil pengganda daya, force multiplier. Jadi ada mungkin soalan kefahaman yang tanya bagaimana cara untuk meningkatkan F2. F2 tu kena besar A2 tu jauh lebih besar daripada A1. Ni yang duduk sini ni.
Duduk pada poin yang ke sini 6 sini 6 ke 7. Yang ke-7, ombuh kedua lebih besar sebab kita nak hasilkan daya output yang lebih besar. Okey. Jadi tekanan tu boleh tak tekanan lebih besar sini? Sebab ombuh utama kecil bertindak ke okey. Rasanya pressure di sini boleh berdasarkan P sama dengan F over A. Yes. Ni, hak ni kecil. Hak ni kecil deh. Bila hak ni kecil, area kecil, kanan besar. Tapi force dia pun kecil sebenarnya. Kita tekan ujung jari je, ujung ibu kaki je. Okey Amir, lebih sesuai kita nyatakan daya kecil diperlukan untuk hasilkan daya output yang besar dah. Boleh ya? Okey. Dan terakhir ialah nombor 9 dah. Bahan untuk penghantaran bendalih kita nak yang ke-9 ni ialah keluli. Katalah you tak tahu keluli. Nak jawab ke apa lagi agak-agak pilihan jawapan yang lain? Besi. Besi lagi? You pasti tak besi kita guna. Besi kan mudah karat kot korang. Contohlah teacher tanya je ni. Besi tahan karat. Besi Aluminium. tahan karat. Aluminium. Okey, kalau rasa tak confident untuk nak nyatakan dari segi nama, you just tulis bahan kuat. Duduk sini. Okey, tengok Mula-mula teacher bagi bahan untuk penghantaran tu keluli. Reason dia kuat. Kalau katalah you kata bahan untuk penghantaran tu kuat, reason dia boleh kuatnya. Boleh tukar kepada reason lain ialah tidak mudah bocor ataupun tidak mudah crack dia. Tahan lama. Boleh ni. Tahan lama sebab jawapan ni dia fleksibel. Yes. Khairi ya. Kelas AB ada gimmick pi pula. Okey. Nak habis dah. Okey. So, thank you Khairi. So, setakat tu lah. Jadi, markah ke-10 di sini. Markah ke-9, markah ke-10. Okey, jadi sudah molek Khairi. Thank you so much. Thank you dah ni. Jadi, apa-apa nanti teacher nak you all try balik soalan dalam bahan yang teacher bagi tu, soalan yang sama. Cuma nanti bila siap program khidmat bantu, kita ada lagi modul-modul tambahan. So minta tolong sangat-sangat buat soalan ni. Untuk peringkat awal ni buat soalan walaupun teacher dah share jawapan. Tapi buat sekali lagi dah. Dan hantar melalui Padlet. Yang kelas AB, AK hantar melalui Padlet. Boleh? Ya ada kelas hantar ya. Nak habis dah. Okey. Boleh dengar kelas belakang? Lepas ni teacher tak say dah reason. Apa-apa sebab dengar dah. Okey. So setakat itulah dulu untuk hari ni. Jadi attendance sila Khairi dengan Afnan. Monitor AK ataupun Aisyah ke, sila masukkan attendance sekali lagi dalam grup Telegram. Okey, so terima kasih kepada semua AF dan juga AJ yang join kelas hari ni. Teacher tak say kecap panjang dah sebab you pun dah ada kelas lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you teacher. Thank you, Okey, teacher. welcome. Thank you. Thank you teacher. Thank you. Jangan Thank you, lupa dah teacher. attendance. Sama. Jangan lupa attendance dalam grup.